Hai guys, perkongsian pada hari ini ialah tentang sumbang mahram menyebabkan kulit menjadi biru dan kisah keluarga yang menarik, misteri dan ganjil yang lain. Keluarga Fugate dari Amerika. Sejak abad ke-18 lagi, keluarga Fugate yang tinggal di timur Kentucky diselubungi misteri yang menjadi tanda tanya untuk penduduk di situ. Apa tidaknya, berbeza dengan orang lain, kulit mereka berwarna biru. Bukan keluarga Smurf, tetapi mereka ini adalah manusia sebenar. Semuanya bermula pada abad ke-18, seorang lelaki dari Perancis bernama Martin Fugate berkahwin dengan seorang wanita tempatan bernama Elizabeth Smith. Mereka kemudian melahirkan anak yang berkulit biru. Keadaan ganjil ini memaksa mereka tinggal di kawasan terpencil, jauh di dalam pendalaman. Walaupun menyembunyikan diri, ada ketika mereka terpaksa untuk turun ke pekan. Di sinilah ramai yang terkejut dan membuat spekulasi masing-masing. Dari kisah kononnya, keluarga Fugate disumpah ataupun hasil sumbang mahram di kalangan ahli keluarga mereka. Malah mereka diberikan gelaran oleh penduduk tempatan sebagai Blue People ataupun orang biru. Walaupun begitu, ada yang menceritakan tomahan dan kejian dari orang awam ini tidak menghalang mereka menjadi sebuah keluarga yang rapat dan bahagia. Mereka hidup terasing dari generasi ke generasi. Hanya pada abad ke-20, disebabkan kemajuan di dalam perubatan, barulah keadaan kulit biru mereka ini dapat dikenal pasti. Mereka sekeluarga membawa genetik keluarga yang dikenali sebagai methemoglobinemia yang membuatkan kulit mereka kurang mendapat oksigen. Ini membuatkan kulit mereka bertukar biru. Mereka sekeluarga kemudian mendapat rawatan dan perlahan-lahan kulit mereka bertukar cerah. Dari tahun ke tahun, ramai di antara mereka yang keluar dari pendalaman berkahwin dengan orang luar dan hidup seperti biasa. 4. Keluarga Chauhan, India. 18 daripada 21 ahli keluarga Chauhan yang tinggal di Hyderabad, India dilahirkan dengan kondisi achondroplasia yang menyebabkan mereka bertubuh kerdil. Menurut ketua keluarga Ramraj, mereka sekeluarga jarang keluar dari kawasan rumah selain untuk pergi ke kerja disebabkan ramai yang akan menggerumuni mereka dan bertanya pelbagai soalan. Ada yang lebih teruk lagi bila ada yang mengejek dan mentertawakan keadaan mereka sekeluarga. Ramraj bekerja sebagai penyambut tetamu di majlis perkahwinan dan sebagai penjaga kedai runcit. Sementara ahli keluarganya yang lain sukar untuk mendapat pekerjaan disebabkan tubuh mereka yang kecil itulah yang menjadi dilema untuk mereka sekeluarga. Mujurlah, ada beberapa orang ahli keluarga yang tidak menghidap achondroplasia dan bersaiz normal. Merekalah yang menanggung seluruh ahli keluarga yang masih tinggal di rumah. Genetik orang kerdil ini bukan sahaja dihadapi oleh keluarga Ramraj tetapi juga oleh ayah dan datuk dia. Menurut Ramraj lagi, dia dan adik-beradiknya berjaya untuk menempuhi kehidupan. Apa yang dibimbangkan ialah nasib generasi yang seterusnya. Hari ini, selain dari mengenal pasti ini adalah kondisi genetik keluarga, para saintis belum lagi dapat mencari rawatan untuk achondroplasia. 3. Keluarga Ulas, Turki. Ini ialah kondisi yang dialami oleh 5 orang dari 20 adik-beradik ulas yang tinggal di daerah Iskenderun, Turki, di mana mereka menghidapi simptom quadrupedal yang menyebabkan mereka berjalan dengan menggunakan tangan dan kaki seperti seekor kuda. Kondisi 5 beradik ini menjadi misteri di kalangan para saintis. Seorang ahli biologi bernama Une Tan yang mengkaji keadaan mereka ni mencipta satu teori. Di dalam konteks evolusi manusia dari monyet, kononnya ini adalah bukti di mana manusia boleh mengalami evolusi songsang, bermaksud manusia boleh kembali menjadi monyet. Tapi teori ini disangkal oleh saintis yang lain sebab sekali dengar ia tidak masuk akal. Di kajian yang lain, para saintis mendapati yang 5 adik-beradik ini menghidapi satu kondisi yang dikenali sebagai cerebellar hypoplasia, di mana badan mereka tidak seimbang kalau mereka berdiri, memaksa mereka berjalan menggunakan tangan. Sehinggalah mereka dewasa, ia menjadi satu kebiasaan. Bila diteliti, bergerak menggunakan tangan dan kaki bagi mereka lebih mudah dari bergerak menggunakan 2 kaki. Tapi kondisi ini menyebabkan mereka kurang cekap untuk bertutur, sehingga tahap mereka mencipta bahasa mereka sendiri. Walaupun ada beberapa teori yang cuba menjelaskan kondisi mereka adik-beradik, secara amnya keadaan mereka ini masih lagi menjadi satu misteri di dalam komuniti perubatan. 2.
Adik-beradik Gibbons, Amerika. June dan Jennifer Gibbons yang dilahirkan pada tahun 1958 di California dikenali sebagai The Silent Twins. Ibu bapa June dan Jennifer mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena dengan pasangan kembar ini bila mereka tidak mahu bercakap dengan orang lain kecuali sesama sendiri. Itu pun menggunakan bahasa yang mereka cipta sendiri. Ketika berada di sekolah pula, dua adik-beradik ini enggan untuk bercakap bahasa Inggeris, membuatkan mereka selalu dibuli. Bila mereka remaja pula, bahasa yang mereka gunakan semakin sukar difahami walaupun oleh ibu bapa mereka sendiri. Bukan itu sahaja, mereka juga enggan untuk membaca dan menulis, dan dari hari ke hari, gerak-geri mereka semakin sama. Ini menarik perhatian ahli terapi Anne Terhan. Setelah Anne meneliti keadaan June dan Jennifer, dia membuat kesimpulan sebenarnya Jennifer yang mempengaruhi June untuk tidak bercakap, sementara June hanya mengikut tindak tanduk dan perangai Jennifer. Anne memutuskan rawatan terbaik adalah untuk memisahkan mereka dengan menghantar mereka di sekolah asrama yang berasingan. Tapi eksperimen ini gagal bila mereka berseorangan. Keadaan mereka menjadi lebih teruk. Mereka enggan untuk ke kelas dan hanya baring di atas katil. Ini memaksa mereka disatukan semula, dan setelah disatukan, pada masa inilah keadaan menjadi semakin teruk. June dan Jennifer tidak lagi bercakap dengan ibu bapa mereka sendiri, hanya dengan adik bongsu yang bernama Ross. Pasangan kembar ini hanya menghabiskan masa di dalam bilik bermain patung. Semasa mereka berumur 16 tahun, dua beradik ini mula menulis di dalam diary mereka. Mereka menulis tentang kehidupan fantasi untuk terlibat di dalam jenayah. Mereka juga menulis cerita novel tentang sekumpulan remaja yang melakukan jenayah. Tidak sehingga fantasi mereka ini menjadi realiti. Bila semasa berumur 19 tahun, mereka mula keluar dari rumah dan terlibat di dalam jenayah membakar bangunan di sekitar Los Angeles. Bermula dari tahun 1981 sehingga tahun 1984, mereka membakar lebih dari 40 bangunan. Pada tahun 1984, mereka telah ditangkap dan dihantar ke hospital orang gila. Di situ, tiada lagi layanan istimewa seperti di sekolah ataupun di rumah. Mereka diletakkan di dalam bilik berasingan dan hanya dibenarkan keluar kalau mereka bercakap. 9 tahun kemudian, pada tahun 1993, mereka dipindahkan ke sebuah klinik, tetapi ketika berada di situ, Jennifer mengalami radang hati dan meninggal dunia, meninggalkan June kini berseorangan. Selepas hidup berseorangan, disebabkan tidak lagi terpengaruh dengan Jennifer, barulah June mula menyesuaikan diri dengan dunia luar dan hidup seperti orang biasa. Kisah mereka ni ada diadaptasikan menjadi sebuah filem yang dikenali sebagai The Silent Twins. Terima kasih kerana menonton. Apa pendapat anda tentang kisah-kisah keluarga di dalam senarai ini? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Pastikan anda like dan share. Dan saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi Kopi Go menarik setiap hari.